Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mengenali definisi dadah. Dadah atau drugs adalah bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Dadah merujuk kepada bahan-bahan yang dihasilkan daripada bahan sintetik atau tanaman, iaitu getah buah popi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan mood, persepsi dan tingkah laku sekaligus memberi kesan proaktif terhadap penagihnya. Baiklah, seperti video yang anda lihat tadi, jelaslah bahawa seorang penagih dadah sanggup melakukan apa sahaja untuk memperolehi wang bagi membeli dadah, termasuklah dengan mencuri, membunuh, merompok dan sebagainya tanpa memikirkan kesan atau akibat yang akan menimpanya. Masalah penagih dadah adalah kompleks dan disepakati di peringkat global sebagai satu penyakit yang kronik dan mudah relapse. Dadah memberi kesan langsung kepada otak pengguna dan boleh mempengaruhi perubahan pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Masalah ini juga mendatangkan ancaman yang serius terhadap kesihatan, keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran hidup keluarga, masyarakat dan negara selain penagih dadah itu sendiri. Antara punca penagihan berulang adalah kurang motivasi. Hal ini kerana masalah ini sering dikaitkan dengan pengaruh faktor intrapersonal yang melibatkan emosi seseorang penagih dadah. Faktor motivasi ini amat penting dalam diri seseorang, terutamanya mereka yang ingin berubah kepada tingkah laku normal. Namun begitu, kurangnya motivasi dan sokongan dalam diri menyebabkan ia sukar untuk mencapai matlamat diri. Secara tidak langsung, pembentukan sel efisiensi dalam diri individu juga dapat menentukan tahap kawalan dalaman diri individu tersebut sama ada untuk terlibat semula ataupun tidak. Faktor kedua ialah peluang pekerjaan. Hal ini kerana sektor pekerjaan amat penting dalam kehidupan setiap individu untuk menabung kehidupan mereka. Namun begitu, setengah majikan yang memandang rendah terhadap bekas penagih dadah dan merasakan mereka tidak patut diberi peluang untuk bekerja. Oleh yang demikian, perkara ini menyebabkan ramai penagih dadah menganggur selepas keluar daripada pusat rawatan maupun penjara. Hal ini memberi potensi kepada mereka untuk terlibat semula dalam tingkah laku penagihan dadah kerana mengalami tekanan kewangan. Zat sosial juga akan berlaku dan ia dapat dilihat apabila keluarga merupakan unit sosial terkecil. Mereka merupakan ahli keluarga yang rapat antara satu sama lain dan mempunyai tanggungjawab masing-masing. Masalah sosial yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga akan menyebabkan berlakunya konflik di antara ahli keluarga. Sebagai contoh, pengambilan dadah akan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai contoh, keluarga menjadi porak-poranda kerana malu terhadap perilaku anak-anak. Orang ramai akan menganggap ibu bapa tidak pandai dalam mendidik anak-anak sehingga mereka berasa malu untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. Pengambilan dadah akan memberi kesan kepada individu seperti kesan biologikal. Terdapat pelbagai jenis dadah seperti kanabis, pil koda, heroin, ganja, kokain dan sebagainya. Pengambilan dadah ini memberi kesan kepada penagih sekiranya mengambil dalam kadar yang berlebihan. Sebagai contoh, dadah perangsang seperti amfetamin, benzedrine dan metadrine yang mempunyai bahan kimia yang mampu merangsang sistem saraf dan sistem otak. Oleh yang demikian, penagihan semula menyebabkan mereka mengalami ketagihan, gila dan perubahan emosi seperti panas baran, kemurungan dan sukar tidur. Bukan itu juga, sekiranya pengambilan secara berterusan dan penggunaan dos yang berlebihan akan membawa kepada kemurungan dan kematian. Zat sosial juga akan berlaku dan ia dapat dilihat apabila keluarga merupakan unit sosial terkecil. Mereka merupakan ahli keluarga yang rapat antara satu sama lain dan mempunyai tanggungjawab masing-masing. Masalah sosial yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga akan menyebabkan berlakunya konflik di antara ahli keluarga. Sebagai contoh, pengambilan dadah akan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai contoh, keluarga menjadi porak-poranda kerana malu terhadap perilaku anak-anak. Orang ramai akan menganggap ibu bapa tidak pandai dalam mendidik anak-anak sehingga mereka berasa malu untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain.
Kesan terakhir adalah kepada ekonomi. Penagihan dadah bukan sahaja memberi impak kepada individu dan sosial, malahan juga memberi impak kepada ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat apabila peningkatan kadar jenayah menyebabkan pihak kerajaan telah meningkatkan kawalan keselamatan dan kapasiti polis dalam operasi tangkapan. Hal ini mengakibatkan peningkatan perbelanjaan untuk kawalan keselamatan serta memberi bebanan kepada pembayar cukai. Perbelanjaan ini berkaitan dengan semua aktiviti rawatan, pemulihan, pencegahan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi menyelesaikan kes dadah. Menurut Lee Lam Teh, beliau menyatakan bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM15 juta di bawah Belanjawan 2020 kepada agensi anti dadah kebangsaan dalam memperbaiki keberkesanan program pemulihan dadah. Oleh demikian, berdasarkan kepada kos ekonomi penyalahgunaan dadah yang tinggi, pihak kerajaan menanggung beban kos yang tinggi dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah. Rawatan pemulihan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terlibat. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. AADK telah menubuhkan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen sebagai pusat pemulihan yang menyediakan rawatan pemulihan kepada penagih dadah yang telah dijatuhkan perintah hukuman melalui peruntukan Seksyen 6(1)(a) Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1943 untuk menjalani rawatan pemulihan selama tempoh tidak melebihi 24 bulan. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan meminda Akta Penagih Dadah Rawatan Pemulihan 1983 kepada Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan untuk menempatkan penagih dadah di Pusat Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Hal ini demikian sebagai inisiatif sebagai mengurangkan kesesakan di penjara di seluruh negara, malahan sebagai langkah kerajaan dalam memastikan penagih dadah tidak dipenjara malah ditempatkan di Pusat Rawatan Pemulihan CCRC. Jabatan Penjara Malaysia. Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan aktiviti pemulihan kepada para banduan semasa mereka menjalani hukuman. Terdapat 3 seksyen bahagian pemulihan iaitu Seksyen Perusahaan dan Vokasional, Seksyen Kebajikan dan Pendidikan serta Seksyen Rawatan Khas. Seksyen Perusahaan dan Vokasional ini menyediakan program usahaan dan vokasional kepada para banduan dan juvana. Seksyen Pendidikan dan Kebajikan perlu memberikan pendidikan agama kepada para banduan dan memulihkan akhlak mereka. Seksyen Rawatan Khas pula adalah program pemulihan dadah penjara Malaysia yang dilaksanakan untuk merawat dan memulihkan kecergasan jasmani, rohani dan psikologi banduan penagih dadah. Bukan badan kerajaan iaitu NGO. Persatuan Pengasas Malaysia merupakan salah satu badan bukan kerajaan yang telah ditubuhkan secara rasmi yang disokong oleh agensi kerajaan iaitu Kementerian Dalam Negeri. NGO ini ditubuhkan di bawah Majlis Penggunaan Bahan Terlarang. Konsep ini menumpukan kepada pengaruh rakan sebaya dalam melaksanakan program rawatan pemulihan kepada penagih dadah. Terdapat 2 teknik yang digunakan iaitu teknik terapeutik, komuniti dan keagamaan. Baiklah, seterusnya adalah langkah pencegahan penagihan dadah daripada terus berulang. Yang pertama, perlu mempertekadkan jati diri. Seseorang itu mula berjinak untuk mengambil dadah sebagai jalan penyelesaian yang mudah apabila mereka terlibat dengan masalah hidup dan juga tekanan. Sebagai insan biasa, seharusnya sentiasa berusaha untuk mengelakkan perkara tersebut dengan memperkukuhkan emosi, mental dan spiritual, dan juga perlu memperlengkapkan dirinya dengan ilmu dan secara tidak langsung dapat melindungi diri daripada sebarang hasutan pengaruh rakan, persekitaran dan juga hasutan syaitan yang sentiasa mendorong kepada perkara yang mungkar. Seterusnya, perlu memperkukuhkan fungsi ahli keluarga. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga serta mendidik ke ahli keluarga, terutamanya anak-anak mereka sejak kecil lagi. Namun, pada zaman sekarang, kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan telah menyebabkan anak-anak itu mula terbiar dan bebas daripada kawalan ibu bapa. Jadi, ibu bapa seharusnya menunjukkan sifat kasih sayang dengan bertindak memerhati setiap detik pergerakan anak-anak mereka, meluangkan masa untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh anak mereka dan juga maklum mengenai kelakuan serta perangai rakan-rakan mereka yang digaul. Kemudian, perlu diberi didikan agama yang cukup mengikut perintah Allah dan juga panduan Al-Quran. Baiklah, yang terakhir ialah memperkasakan peranan kerajaan. Pendekatan hukuman yang dikenakan yang dianggap lemah membolehkan mereka berkesempatan untuk menimbang kos dan juga kesan sebelum melakukan jenayah. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman yang berat kepada mereka yang terlibat sama ada sebagai pengedar maupun penagih. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengenakan hukuman gantung sampai mati kepada pengedar dan juga
hukuman penjara serta denda yang melebihi had yang ditetapkan kepada penagih. Pihak kerajaan juga perlu menambah tenaga pekerja yang pakar dalam bidang bantelah dadah ini, terutamanya di kawasan sempadan negara bagi mengurangkan kes penyeludupan terus berlaku. Baiklah, tadi kita telah pun lihat faktor, kesan dan agensi. Sekarang kita akan lihat program pendidikan pencegahan dadah yang boleh kita lakukan terutamanya di peringkat sekolah. Program yang pertama ialah program Pintar, iaitu program intelek asuhan rohani. Yang kedua ialah program Prosidar, iaitu program sifar dadah sekolah. Program 5 minit dadah, minggu anti dadah. Program gerak sedar bersepadu progres, ceramah anti dadah, pameran anti dadah, aktiviti seni jauhi dadah dan karnival anti dadah. Kesemua program ini objektifnya masih menumpu kepada peningkatan pengetahuan, kefahaman, kemahiran pendidikan pencegahan dadah dalam kalangan murid, guru dan kaki tangan sekolah supaya dapat mengelakkan daripada terjebak dengan kegiatan dadah. Kesimpulannya, antara faktor utama yang boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dengan penagihan dadah berulang termasuklah kurangnya motivasi dalam diri mereka yang boleh menyebabkan mereka terjebak dengan penagihan dadah berulang ini. Hal ini berlaku kerana seseorang yang terjebak dengan dadah akan sering dikaitkan dengan ketidakstabilan emosi mereka, iaitu dipengaruhi dengan faktor interpersonal mereka. Seseorang yang terjebak dengan penagihan dadah berulang ini sangat memerlukan motivasi daripada diri sendiri dengan mewujudkan keyakinan terhadap diri mereka agar dapat berubah ke arah yang lebih baik. Sokongan daripada orang sekeliling, terutamanya daripada ahli keluarga mereka sendiri juga sangat penting bagi memastikan perubahan yang diingini oleh mereka dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat sekeliling juga sepatutnya memberikan dorongan kepada mereka agar perubahan yang diingini dapat berjalan dengan jayanya. Selain itu, faktor sosial juga boleh mengakibatkan bekas penagih dadah terjebak dengan penagihan dadah berulang. Hal ini dapat dibuktikan dengan seseorang penagih dadah yang baru saja keluar daripada pusat pemulihan seringkali akan dipandang rendah, bahkan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Perkara ini tidak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat sekeliling kerana bagi mengelakkan bekas penagih dadah tersebut terjebak dengan penagihan dadah berulang. Namun, mereka sepatutnya sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada bekas penagih dadah tersebut agar mereka tidak merasakan diri mereka tersisih dan juga boleh mewujudkan suasana yang selesa antara penagih dadah dan juga masyarakat luar dalam melakukan sesuatu perkara seperti yang melibatkan pekerjaan dan sebagainya. Tambah pula, jika gejala penagihan dadah berulang ini dapat diatasi dengan efektif, maka nescaya masyarakat dapat menghindari diri mereka daripada terjebak dengan impak yang negatif penagihan dadah berulang seperti dari segi biologikal, sosial masyarakat dan juga ekonomi negara.